Kita pergi pula kepada struktur yang kedua. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tindakan asid dan alkali terhadap latex. Okey, jadi memang kalau eksperimen bab 9 ni dia dua tu je. Kalau ada alloy, dia akan cerita pasal latex. Okay, jadi latex ni adalah getah. Kena ingat latex ni getah. Jadi dia nak mengkaji tindakan asid dan alkali terhadap latex. Okey, jadi bila dia masukkan dalam bikar A, dia ada asid etanoik. Dalam bikar B, dia ada larutan amonia campur latex. Jadi kita kena apa jadual keputusan dia. Bila dia tambah asid etanoik, dia keadaan dia pepejal ataupun bergumpal. Dia diketul lah. Seketul. Okay, bila dia tambahkan dalam larutan amonia, dia kekal menjadi cecair. Kekal saja. Okay, jadi dia kata berdasarkan jadual 1. Nyatakan satu pemerhatian anda. Ni jadual 1. Jadi jadual 1 duduk sini. Jadi bila dia suruh cerita jadual 1, maksudnya kena cerita dua-dua. Cerita dua-dua. Jadi yang ini mesti bandingkan. Jadi perkataan yang sesuai adalah manakala. Okey, jadi gitu. Kalau dia suruh cerita berdasarkan jadual rajah A, nyatakan satu pemerhatian anda pada bikar A. Kalau gitu saja, dia khusus kepada bikar A saja, tak apalah, tak payah bandingkan. Jadi bila dia suruh cerita dua-dua, awak kena bandingkan. Jadi awak kena nak tulis nak kata gana. Keadaan, awak salin saja ni, salin je. Okey. Keadaan latex menjadi pepejal apabila ditambah dengan asid etanoik. Manakala, sambungkan pemerhatian itu, manakala, ulang balik. Keadaan latex menjadi cecair ataupun kekal cecair apabila ditambah dengan larutan amonia. Gitu je, awak baca direct je daripada jadual tu. Okey, itu adalah pemerhatian. Yang kedua, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Okey, sebenarnya cara nak tengok adalah daripada jadual. Daripada jadual pun kita boleh tahu dah. Okey, keadaan latex ni adalah hasil dia kan. Hasil daripada eksperimen. Jadi ini adalah PB. Okey, dan bahan ni adalah apa yang kita ubah suai. Untuk eksperimen ini adalah PM. Sebab biasa memang dia suka tanya dimanipulasi PM dengan bergerak balas PB. Okey, jadi dia nak tahu dimanipulasi. Jadi jawapan dia, jangan tulis bahan saja. Kalau awak tulis bahan saja, salah. Tak ada markah. Rugi saja. Okey, jadi awak kena tulis, dia kena ada benda orang kata di depan dia tu. Dia kena ada Allah, tak mari. Dia kena ada benda di hadapan bahan ni. Jadi awak kena tulis jenis bahan. Ataupun kalau tidak yakin, tulis latex campur asid etanoik dan latex campur larutan amonia. Kalau nak panjang Okey, jadi sebenarnya ini saja jawapan dia. Jenis bahan. Okey, pun boleh ubah bergerak balas. Boleh senang saja hak ni sebab keadaan latex. Keadaan latex ataupun
lateks dalam bentuk pepejal ataupun dan lateks dalam bentuk cecair. Tapi hak tu leceh lah. Jadi senang jimat dakwah peng tulis keadaan lateks sahaja. Okey, jadi C. Berdasarkan keputusan eksperimen, lagi nyatakan definisi secara operasi bagi asid etanoik. Jadi asid etanoik ini yang kerja dia. Ni kerja dia ni. Ni. Okey. Jadi asid etanoik ni dia menyebabkan keadaan jadi pepejal. Okey. Jadi macam mana nak tulis asid etanoik dia punya ni? Okey, kita copy paste. Saya copy balik ni. Copy. Kita tulis di bawah. Macam mana kita nak tulis? Okey, paste. Okey, jadi cara dia nak tulis. Jadi starkan dulu. Mana star? Ni star dia. Jadi ini adalah asid etanoik. Ialah mana bahan ke, proses ke, tindak balas ke, dia adalah cecair kan yang kita tambah. Jadi ia adalah bahan yang menyebabkan. Okey, jadi bila asid etanoik tu ditambah ke dalam lateks, apa yang jadi? Keadaan lateks menjadi pepejal. Okey, menyebabkan lateks menjadi pepejal ataupun lateks bergumpal. Samalah, menjadi pepejal pun boleh sebab ini pemerhatian dia. Okey, menjadi pepejal apabila, jangan tinggal ni perkataan ni, apabila. Okey, apabila benda dicampurkan. Kang, situasi dia apa benda yang kita buat? Ni yang kita buat ni. Kita buat. Ini yang nampak hasil dia. Apabila lateks, mula saya padang sikit. Apabila lateks dicampurkan dengan asid etanoik. Gitulah. Okey, jadi beres lalu apa situasi dia. Itu dia punya DSO. Dan D. Guru mengarahkan murid-muridnya membawa susu getah ke sekolah untuk menjalankan eksperimen kesan asid dan alkali. Apakah bahan yang mesti dibekalkan kepada murid supaya susu getah kekal dalam keadaan cecair? Jadi dia dah bagi di atas yang mana satu. Dia kena bagi bahan apa untuk lateks itu cecair. Jadi dia adalah, terus saja awak jawab, larutan amonia. Sebab kan? Ni kan? Ni. Larutan amonia ni dia menjadi cecair. Dia kekal cecair. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. InsyaAllah seterusnya kita akan sambung lagi satu struktur dan satu lagi esei. Okey, jangan lupa tulis semua yang saya dah bagi tahu ni dan hantar kepada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.